Anda sedang bersama YouTube channel dan podcast The Midnight Man with Jaden Zanda. Sebentar lagi, Jaden akan kembali untuk mengacara cerita-cerita seram pada malam ini. 3 cerita akan dikemukakan untuk musim kedua, episod ke-8 dan terakhir untuk musim ini. Tanpa berlengah lagi, marilah kita bersama Jaden. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada anda semua pada malam Jumaat ini. Saya Jaden, pengacara YouTube channel dan podcast saya The Midnight Man with Jaden Zanda. Dan pada malam ini, musim kedua, episod ke-8 dan terakhir untuk musim ini, saya ada 2 cerita, tapi saya akan memberi lagi satu lah cerita bonus untuk anda kerana sudi bersama saya sehingga ke musim kedua. Dan selepas ini saya akan berehat. Saya tidak tahu sama ada saya akan kembali untuk musim ketiga. Anda nak kena berada di sinilah untuk minggu-minggu yang akan depan, yang akan datang, untuk ketahui sama ada saya akan kembali bersama dengan episod ataupun musim ketiga. Dan tanpa berlengah lagi lah, marilah kita pergi ke cerita yang pertama saya, yang berlaku di Polis K9 Unit. Cerita yang pertama ini berlaku kepada seorang rakan saya lah, rakan sekerja di Polis K9 Unit. Dan rakan saya ini adalah seorang pegawai wanita lah. Dan beliau kerja di waktu office hour je, ya. Dan pada suatu hari ni saya kerja malam dan beliau kerja lewat sikit lah, orang balik lewat sikit. Dan sehingga ke malam hari, kerana selalunya beliau akan habis kerja dalam pukul 5.30 ataupun pukul 6. Tapi pada malam itu beliau balik dalam pukul 9 lebih ke 10 gitu. Jadi mungkin kerana beliau mau habiskan kerja lah. Dan jadi apa yang terjadi ialah beliau ni bilik loker untuk pegawai wanita berada di main building, tapi di tingkat 2. Dan untuk pergi ke bilik loker wanita ni yang berada di belakang di tingkat 2, mereka harus jalan koridor ni panjang jugalah. Dan koridor ni pada malam harinya selalunya dorang kita akan memadamkanlah lampu-lampu kerana untuk safe lah, untuk jimatkan elektrisiti. Dan pada malam itu juga beliau telah pergi ke bilik loker beliau untuk tukarlah kerana mau pulang. Dan apabila beliau sudah tukar semua, beliau pun jalan turun ke bawah dan jumpa saya di lantai 1 lah. Dan kita berbual sekejap. Dan terus beliau keluar. Tapi setengah jalan beliau keluar daripada pintu main building ni, tiba-tiba beliau patah balik. Beliau pun, saya pun bertanya lah kenapa. Dia pun katakan yang dia terlupa barang di loker wanita ni lah. Jadi beliau pun naik seorang diri untuk pergi ke loker. Dan apabila beliau naik, beliau akan pergi ke pintu lah. Sebelum masuk ke koridor ni ada satu pintu. Dan apabila beliau masuk pintu itu, nak tahu apa beliau nampak? Beliau ternampak ada suatu lembaga yang keluar. Lembaga ini berwarna putih, keluar daripada bilik loker wanita ini, berjalan menuju ke arah beliau dan masuk ke salah satu ofis yang berdekatan dengan bilik loker wanita. Dan dikatakan lembaga ini masuk ke bilik CEO kami lah. Dan kerana terperanjat, dia pun
bergegas keluar daripada koridor tu dan turun ke bawah. Dan saya pun tanya, kenapa cepat nak kan? Dia kata tak apa, dia kata tak apalah, tak apa, besok nanti dia ambil barang tu lah, pasal besok pun dia kerja. Jadi dia pun keluar dan saya pun tak pastilah apa terjadi. Jadi pada besok harinya saya jumpa beliau lagi, kerana beliau masuk kerja lah pada waktu paginya. Dan saya tanya kenapa beliau cepatnya balik kan, keluar daripada tingkat 2 tu, kata tertinggal barang. Beliau pun bercerita kepada saya bahawa beliau ternampak ada lembaga putih yang keluar daripada bilik loker beliau dan menuju ke bilik CEO kita. Itulah cerita seram lah daripada beliau. Memang penampakan itu ada juga lah yang katakan ada cerita-cerita yang seram yang berkaitan dengan bilik loker pegawai wanita ni dan juga bilik CEO. Itulah cerita pertama daripada saya. Itulah cerita yang pertama daripada saya. Memanglah benar yang di main building ni, di Polis K9 ni, dikatakan angker jugalah. Ada juga penampakan di tingkat 2, ya. Dan saya rasa sehingga ke hari inilah tempat tu masih lagi berhantu. Tak apa. Marilah kita pergi ke cerita yang kedua. Baiklah, cerita yang kedua ini pula terjadi kepada salah seorang budak NS saya lah. Bukan budak NS saya, tapi budak NS Polis K9 unit lah. Budak NS ni pada hari yang dimaksudkan ni kerja pagi. Jadi saya punya tim pula kerja malam. Jadi apabila saya telah mengambil alih tugas daripada tim yang sebelumnya lah, jadi budak NS ini pun pergi ke bilik loker lah untuk tukar pakaian dan untuk pulang. Tapi budak NS ni dia balik lewat sikit kerana ada juga hal-hal yang dia perlu habiskan lah, tugasannya dia perlu habiskan. Jadi budak ni dikatakan telah pergi ke bilik loker lewat lah dengan rakan-rakannya. Tapi apabila di bilik loker, rakan-rakannya yang lain telah berlalu pergilah, tinggalkan beliau seorang di bilik loker yang berada di bangunan yang lagi satu, di bangunan loker di mana dikatakan angker dululah, pernah saya ceritakan di episod-episod yang lalu. Dan beliau pun selepas tukar semua, beliau pun keluar daripada bilik loker yang dimaksudkan itulah. Dan beliau tidak berjalan di dalam bangunan tu. Beliau keluar daripada pintu tepi bangunan ni dan jalan dekat dengan jalan raya jugalah, tapi masih di dalam Polis K9 juga. Dan sedang beliau berjalan ni, beliau tiba-tiba beliau lari pergi ke main building di tempat bilik operasi di mana saya berada. Dan saya pun terperanjat lah, kenapa budak ni lari kan, kenapa tak jalan je kan. Dan muka dia pun nampak macam pucat dan dia kelihatan seperti sedang terisak-isak menangis. Dia pun, saya pun tanyalah kenapa apa terjadi. Lepas tu dia kata dia ternampak sesuatu sebab apabila beliau keluar daripada bilik loker tu, sedang berjalan untuk menuju ke main building. Dan saya tanya kenapa, apa dia nampak. Dia pun cakap dia tak nak cakap lah, dia nak pulang lah, cepat-cepat pulang. Jadi dia pun keluar daripada main building, dia lari. Dan saya pun suruhlah rakan dia WhatsApp dia, tanya kenapa, apa terjadi. Dan rakan dia pun WhatsApp lah. Dan sementara menunggu jawapan daripada budak NS ni, saya pergi ke tempat tu lah, yang tempat
dia berjalan tu membekalkan lampu suluh. Saya suluh lah tengok apa yang budak ni nampak, ada apa-apa ke kat situ kan. Saya jalan tak nampak apa-apa. Jadi dikatakan budak ni telah menjawab WhatsApp kawan dia, dan beliau berkata, inilah cerita dia ya. Beliau telah berkata sedang beliau berjalan ni keluar daripada bangunan yang locker room tu lah. Beliau berjalan dan di sebelah kanan beliau ni ada kompresor aircon. Di kompresor aircon ni di situ memang gelap kerana lampu tidak menyala. Ya, jadi harapkan lampu daripada jalan raya. Dan beliau dikatakan beliau ternampak di sebelah kompresor aircon ni ada seorang budak perempuan yang sedang berdiri memerhatikan beliau sedang berjalan. Dan beliau katakan beliau terperanjat dan takut sangatlah kerana benda ni beliau tahu yang memang tidak ada wanita lah pada malam itu, kerana semua pegawai yang bertugas adalah pegawai lelaki. Dan beliau ternampak, dan wanita ni pun tidak memakai pakaian seragam polis. Dan daripada situlah beliau tahu yang benda ni bukan manusia. Dan beliau terus lari menuju ke main building dan terus pulang ke rumah. Dan selepas itu saya dapat tahu bahawa budak ni telah demam panas selama beberapa hari. Dan itulah salah satu cerita penampakan di Polis K9 Unit. Ya, cerita terakhir ataupun penutup untuk musim kedua, episod ke-8 ini. Cerita ni cerita bonus lah ya. Selalunya saya akan bercerita 2 sajalah cerita setiap episod. Pada malam ini saya kasih satu lagi lah ya. Tapi cerita yang ketiga ni ada sikit kelainan. Sama ada anda percaya ataupun anda tidak. Kerana cerita ini membabitkan penampakan UFO ataupun unidentified flying object. Ya, cerita ni saya tak tahu lah, kerana cerita ni ada kata memang tak betul lah, tapi entah, terpulang kepada anda ya. Ceritanya berbunyi begini. Pada satu hari ni saya kerja malam, dan pada kerja malam ni kita kerja daripada pukul 8 malam sehingga 8 pagi. Dan banyaklah tugasan untuk dibuat. Dan apabila setibanya pagi dalam pukul 7, saya sebagai pegawai yang bertugas di bilik operasi harus menaikkan bendera Singapura dan bendera polis lah. Jadi saya akan membawa 2 lagi pegawai bersama saya, 3 pegawai untuk menaikkan bendera. Dan benda ni terjadi pada dalam pukul 7.05 gitulah ya. Jadi saya dan 2 pegawai daripada main building ni sedang marching untuk pergi ke flagpole untuk naikkan bendera. Dan sedang saya marching bersama dengan 2 rakan saya di depan ni, saya pandang ke atas. Saya ternampak ada benda ni yang sedang terbang. Untuk pada pagi itu memang tidak ada awan. Langit memang biru sebiru-birunya, tidak ada awan. Dan saya ternampak ada benda ni menyerupai sebuah kapal terbang ya, panjang macam seagull gitulah kan. Tapi yang peliknya benda ni terbang tidak ada sayap. Tidak ada sayap seperti kapal terbang biasa. Dan benda ni berwarna kelabu yang bersinar. Tetapi yang juga peliknya lah kepada saya, benda ni ataupun UFO ni lah berjalan dengan tak pantas sangat, tapi lebih pantas daripada kapal terbang biasa.
Dan saya pun memberitahu dua pegawai di depan saya ni lah, tengok atas lah, nampak ke tidak apa yang saya nampak. Dia dua orang pun memandang ke atas dan mereka kata nampak memang diorang nampak apa yang saya nampak. Jadi saya pastikanlah yang betul apa yang saya nampak ni mereka pun nampak. Dan mereka pun katakan memang diorang nampak. Jadi kita pun terus baris pergi ke flagpole tu dan menaikkan bendera. Dan selepas itu berpatah balik ke main building lah. Di main building ni saya tanya diorang lagi, nampak kan apa yang saya nampak? Mereka kata memang nampak apa yang saya nampak. Benda ni tidak bersayap, berwarna kelabu yang bersinar, dan terbang pun lebih pantas daripada kapal terbang biasa, kerana ketinggian dia jugalah kan. Jadi daripada kita di bawah ni nampak memang pantas daripada kapal terbang biasa. Dan saya rasa itu memanglah penampakan UFO kepada saya lah, dan kepada kedua rakan saya ni yang juga nampak. Dan itu terpulang kepada anda semua untuk menilaikanlah sendiri ya, kerana anda tak nampak, yang nampak saya dan dua rakan saya. Dan itulah cerita yang terakhir untuk anda semua pada malam ini di Midnight Man with Jaden Zanda. Dan itulah 3 cerita daripada saya untuk anda semua pada malam ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana bersama saya untuk musim 1 dan kedua The Midnight Man with Jaden Zanda. Dan buat minggu hadapan saya akan berehat buat sementara waktu, dan mungkin saya akan kembali untuk musim ketiga. Jadi anda harus tunggulah ya. Dan dengan itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan ataupun kepada mereka yang telah menyumbangkan cerita-cerita seram mereka kepada saya. Dan juga jangan lupa jaga diri, jaga SOP, dan kita akan bertemu lagi insyaAllah pada masa dan hari yang sama. Selamat malam.